Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wal 'uqdadah min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullah azza la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjih faja'alahum ka'asfin ma'kul. Amma ba', alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pertama saya nak ucapkan kepada semua selamat menunaikan tarawih dan selamat juga berbuka puasa kepada semua sahabat-sahabat di luar sana. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah, walaupun kita bukan di kalangan orang saleh, mampu lagi kita bertemu dalam bulan Ramadan. Yang paling penting kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan khusus buat diri kita untuk kita perbanyakkan amal soleh, untuk kita sama-sama perbaiki hidup kita, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala dosa kita. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan manfaat yang baik dalam hidup kita. Allah berikan kesabaran dalam hidup kita. Allah berikan kita kebaikan, rahmat, nikmat yang baik dalam hidup kita. Allah redai kita di bulan Ramadan ini. Itu yang paling penting. Saya nak sampaikan sedikit berkenaan hari ini. Saya lihat sejak daripada hari Khamis apa yang telah berlaku berkenaan dengan dua orang sahabat kita, yang di mana Ahmad Syamsuri bin Zailani dan juga Muhammad Azmi Nizam bin Zulkifli, yang di mana kita fahami mereka telah melalui satu penderaan dan telah tidak dibenarkan puasa, tidak dibenarkan solat dan sebagainya lah. Tapi apapun, saya melihat 2-3 hari ini sejak daripada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, tular berbagai tomahan-tomahan, tuduhan tentang berkaitan dengan kedua-dua bodyguard ini dikatakan telah terlibat dengan kes curian emas dan sebagainya lah. Yang saya lihat itu adalah satu tuduhan dan tomahan dan fitnah ke atas mereka. Tujuan saya buat hari ini live tidak lain tidak bukan adalah untuk memberi sokongan yang penuh kepada bersama dengan rakan-rakan kita dalam semboyan dan persatuan-persatuan yang ada di seluruh Malaysia. Kita dengan sebulat suara menyokong kedua-dua adik ini, yang kita yakin sekiranya mereka melakukan perkara itu, kenapa tidak ada laporan polis yang dibuat dan tidak ada sebarang ialah pasti sekiranya laporan dibuat, pihak polis akan menjalankan tanggungjawab tugas dengan membuat tangkapan dan sebagainya dan menjalankan siasatan secara terperinci berlandaskan undang-undang. Jadi saya mengharapkan kepada seluruh rakyat Malaysia agar jangan menyebarkan berita-berita palsu. Jangan menyebarkan berita-berita yang mengaibkan. Kita tahu kita kena fokus kepada isu yang lebih besar, adalah di mana mereka yang melalui perkara fasa ini, melalui ujian ini. Maka kita sebagai orang Islam seharusnya memberi sokongan kepada mereka berdua. Dan juga tular sejak beberapa hari ini mengatakan tidak ada yang menyokong, dan dikatakan daripada pihak semboyan juga tidak menghantar sebarang peguam. Itu adalah cerita tidak benar. Alhamdulillah, sebenarnya kita telah
telah memberikan sokongan yang penuh kepada mereka. Kita juga mempersiapkan barisan peguam, walaupun bukan peguam yang hebat di mata masyarakat, tapi bagi kami mereka adalah orang yang berjuang. Tetapi kita sedia maklum, kes ini masih lagi di bawah siasatan polis di Raja Malaysia, seperti mana yang dimaklumkan oleh Ketua Polis Negara, Ketua Polis Selangor kita, CPO Selangor kita, Datuk Junaidi, di mana kes ini masih dalam siasatan. Jadi pada masa yang sama juga Tular mengatakan mereka ini tidak dapat ditemui dan sebagainya. Itu adalah satu perkara yang tidak benar. Alhamdulillah, saya telah dapat berhubung dengan beliau pada petang ini, lebih kurang pada pukul 3 lebih petang. Kalau tak silap saya dalam pukul 3 lebih petang, sewaktu saya berada di pejabat, beliau mengatakan handphonenya telah diambil oleh polis pada hari Sabtu, di mana pada hari Sabtu itu beliau telah menghantar handphone beliau ke IPD Kelang, di mana untuk diperiksa oleh polis. Dan selepas itu saya tidak dapat berhubung dengan beliau daripada hari Sabtu sehinggalah kepada hari ini, hari Isnin, dan beliau mengatakan bahawa handphone itu dipegang oleh polis, dan hari ini barulah beliau dapat mengambil balik handphone tersebut. Jadi saya mahu semua rakyat Malaysia kena faham, bila kes di bawah siasatan polis, ia masih lagi belum ada sebarang tuduhan yang boleh diambil, sehingga mahkamah membuat keputusan, Timbalan Pendakwa Raya mengambil keputusan sama ada kes ini dijalankan di bawah seksyen berapa sekian-sekian. Jadi kita perlu sabar, berikan peluang kepada polis di Raja Malaysia, sahabat-sahabat saya, rakan-rakan seperjuangan saya di dalam PDRM, yang di mana mereka sedang menjalankan siasatan, dan saya pasti akan berlaku mereka yang terlibat, yang telah memukul dan sebagainya akan dituduh. Tetapi sebagai mangsa, 2 orang mangsa bodyguard ini, mereka di bawah pasti di bawah pemerhatian polis, dan tidak boleh secara terbuka membuat kenyataan dan sebagainya, kerana ia akan mengganggu prosedur undang-undang yang bakal dijalankan oleh oleh mahkamah. Dan juga daripada PDRM sendiri akan mempersiapkan fail siasatan kes, di mana kes boleh menuduh kepada seksyen berapa-berapa, itu saya tak pasti. Kita kena lihat, dan kita tidak boleh membuat sebarang tumahan, andaian. Jadi insya-Allah kita sebulat suara daripada Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia dan rakan-rakan NGO, dan kita juga berterima kasih kepada rakan-rakan kita NGO yang berada di Kelang, Azhar, mana-mana NGO yang terlibat, yang telah memberi sokongan padu. Saya harap Azhar perlu bertenang. Ini bukan perkara yang mudah. Apabila kes ini masih di bawah siasatan polis, bukan sewenang-wenang itu peguam boleh dilantik untuk mengawal mereka, kerana ini masih lagi di bawah siasatan polis. Apabila kes ini sudah dibawa ke mahkamah, maka kita akan menghantar bersama-sama sekiranya 2 adik ini, 2 mangsa ini memerlukan khidmat kita, dan mereka perlu sign warrant to act, melantik kita untuk kita memberikan khidmat percuma peguam. InsyaAllah kita akan memberikan khidmat peguam percuma. InsyaAllah kita akan hantar 5 peguam sekiranya kita mampu. InsyaAllah kita mampu untuk buat perkara itu. Jadi saya harap kepada mereka-mereka, terus masyarakat Islam di negara kita dan masyarakat berbilang bangsa di negara kita untuk bersabar. Tunggu sehingga siasatan polis telah dilakukan secara terperinci, supaya kita tidak membuat sebarang tuduhan dan tomahan di luar sana yang boleh mengganggu siasatan polis. Melainkan kita melihat ada unsur-unsur yang tidak ada tindakan ke atas mereka yang telah memukul mangsa, telah mengacurkan pistol ke atas mangsa tersebut, barulah kita sebagai NGO ataupun masyarakat sendiri sebulat suara kita akan memberi tekanan, dan kita akan menekan supaya pihak yang berwajib, khususnya sahabat-sahabat saya yang berada di PDRM, untuk menjalankan siasatan secara telus, kerana saya yakin rakan-rakan kita daripada SPRM juga ada memantau kes ini, walaupun kita tidak tahu, kita belum jelas ada unsur-unsur rasuah ataupun tidak. Sebab itu saya kata kita tidak boleh membuat tomahan dan tuduhan.
Kena faham bila kita nak membuat laporan kepada SPRM, Suruhan Pencegah Rasuah Malaysia ni, kita kena ada kes yang nak dibawa. Mesti ada benda yang melibatkan rasuah yang menyebabkan mereka terlepas dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada perkara-perkara yang seberdemikian, maka kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk membuat laporan laporan kepada SPRM. Jadi sebab itu kita perlu berhati-hati dalam membuat kenyataan di media berkaitan dengan kes ini, kerana kita khawatir sekiranya kita membuat membuat kenyataan palsu ataupun menyebarkan berita palsu, ia akan menyebabkan mereka yang telah melakukan perkara teratas mangsa itu dapat dilepaskan kerana ada unsur-unsur dari segi teknikal undang-undang yang dapat melepaskan mereka. Jadi saya harap kepada seluruh rakyat Malaysia, banyakkan bersabar, kita tunggu sehingga apa kenyataan yang dikeluarkan oleh PDRM, dan kita akan bersama-sama turun ke mahkamah menjadi pemerhati melihat kes ini sebagai ialah kita melihat dua mangsa ini adalah sebagai bukan hero semata-mata, tetapi adalah orang yang perlu dibela, teraniaya dan dizalimi. Jadi saya harap kita semua tolong teruskan berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyakkan solat hajat, perbanyakkan solat hajat untuk kita mendapat kemenangan pada kali ini, supaya tidak ada orang yang terus dizalimi. Dan saya juga hari ini mendapat laporan ada beberapa kaki tangan bodyguard daripada syarikat yang di mana mereka ini servis kepada syarikat bodyguard, bekerja dengan syarikat bodyguard, syarikat bodyguard, syarikat keselamatan, tak ada masalah. Tapi mereka, kebanyakan daripada mereka yang telah akan datang berjumpa saya ini mengatakan mereka mempunyai masalah ke atas majikan mereka. Jadi kita harap benda ini dapat kita sama-sama hentikan ke penderaan demi penderaan secara mental, secara fizikal, secara apa sahaja, diskriminasi, penderaan diskriminasi ke atas bangsa, agama. Ini yang kita akan cuba untuk bawa. Jadi saya harap seluruh rakyat Malaysia bersabar, kita sama-sama mendoakan yang terbaik kepada saudara Ahmad Syamsuri bin Zalani dan juga Muhammad Azmi Nizam bin Zulkifli. Dan bagi sesiapa yang rasa untuk membantu beliau, boleh berhubung dengan ahli keluarga beliau, berikan sedikit sumbangan kepada mereka supaya mereka dapat meneruskan hidup dalam keadaan hari ini kita tahu mereka kehilangan kerja, kemungkinan besar gajinya saya tidak pasti dibayar ataupun tidak, tapi kita sama-sama berilah sumbangan sedikit kepada mereka apapun dapat memberi nafas di bulan Ramadan ini. Saya difahamkan Muhammad Azmi Nizam ini mempunyai 4 orang anak, mempunyai berkahwin dan mempunyai 4 orang anak. Jadi sebab itu kita kena hati-hati, jangan bermain. Betul kata persepsi ini kena hati-hati, jangan membuat persepsi yang melangkaui daripada sudut undang-undang dan juga campur tangan dalam urusan siasatan yang sedang dijalankan. Saya yakin inilah kita kena sama-sama memberi sokongan yang penuh kepada PDRM. Walaupun ada di kalangan mereka segelintir kecil yang menjalankan aktiviti-aktiviti yang tidak baik ataupun mengambil rasuah, itu mungkin ada sebilangan kecil. Tapi kita perlu memberi mandat kepada PDRM secara umumnya, dan saya juga daripada keluarga polis juga, dan saya juga berkawan dengan ataupun mempunyai hubungan dengan bekas ketua polis negara seperti Tan Sri Khalid, Tan Sri Musa Hassan dan juga Datuk Tun Hisan, dan beberapa CPO yang kita rasa mereka adalah orang yang mungkin boleh kita sama-sama orang walaupun mereka pencen, mereka mempunyai ilmu dan pengalaman yang boleh dikongsikan dan nasihat diberikan kepada masyarakat. Jadi ke mana lagi kita nak pergi kalau bukan kita terus menjunjung Al-Quran, membawa kepada rukun negara kita, kepercayaan kepada Tuhan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beri kepercayaan kepada perlembagaan kita, kepada undang-undang kita.
kita tunjukkan adab yang tinggi, kata kesopanan kesusilaan kita. Inilah adab sebagai orang Islam di negara kita. InsyaAllah kita akan terus berkhidmat kepada masyarakat, dan kita mohon kepada masyarakat juga memberi peluang kepada kita menjalinkan kerjasama, dan kita akan menjadi duta kepada kerajaan dan duta kepada rakyat, yang di mana hari ini tidak semudah itu kita diperlakukan sedemikian dalam penderaan demi penderaan, kezaliman demi kezaliman, penghinaan demi penghinaan ke atas yang berlaku kepada rakyat di negara kita. Saya yakin masyarakat Cina, masyarakat India, Kadazan, Iban, seluruh masyarakat yang ada di negara kita ini inginkan perpaduan. Jadi kita mohon supaya semua rakyat Malaysia wujudkan perpaduan. Jangan disebabkan nila setitik rosak susu sebelang. Jadi ini yang kita kena pastikan, supaya jangan kita meletakkan racun di dalam susu, kerana racun ini akan membunuh manusia-manusia yang ingin berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama, InsyaAllah, semboyan perpaduan, semboyan kebangkitan umat Islam di negara kita, InsyaAllah. Saya akhiri, saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada kekurangan dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf di bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi kita tunggu sampai prosiding undang-undang dan tuduhan yang akan berlaku di mahkamah, dan kita akan membuat susulan dan akan susulan laporan kepada masyarakat bersama-sama dengan rakan-rakan media dan NGO yang terlibat di seluruh Malaysia. InsyaAllah. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.